Assalamualaikum diucapkan kepada semua murid-murid tahun 6 unit pengakap SK Lubuk Redan. Baiklah murid-murid, pada hari ini 2 Ogos 2008 tahun 2021 kita telah melangkah ke modul yang kedua. Okey. Awak cikgu bagi masa daripada 2 Ogos hingga 23 Ogos untuk awak lengkapkan dalam buku log untuk modul yang kedua. Okey, baiklah mari kita lihat apakah tajuk-tajuk yang akan kita pelajari pada modul kedua kali ini. Okey, mari kita lihat. Okey, kita dah masuk bahagian B. Bahagian tu salah je. Kesihatan dan keselamatan. Okey, apakah topik-topik kecil yang akan kita pelajari? Okey, yang pertama, 5 peraturan hidup sihat. Yang kedua, mengatasi sakit selsema dan menjauhinya. Yang ketiga, cara mendapatkan bantuan kecemasan. Yang keempat, membuat anduh kepala, tangan, tapak, lutut dan atau kaki dan kakilah. Sebab dia ada 5 kat situ. Okey, dan yang kelima, membuat buku scrap. Okey, buku scrap ni adalah pertandingan. Okey, kejap lagi cikgu terangkan. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, apakah 5 peraturan hidup sihat? Mari kita lihat. Okey, yang aspek yang pertama, aspek menjaga anggota tubuh badan. Okey, bagaimana cara dia? Membersihkan tubuh badan, kerap cuci tangan, mandi, gosok gigi, bersihkan rambut dan potong kuku. Itulah gunanya awak belajar lagu apa dulu masa darjah 1, darjah 2. Darjah 1 masa prasekolah. Cikgu selalu ajar, bangun pagi, gosok gigi. Itulah sebabnya. Okey, di zaman-zaman pandemik ni memang kita kena amalkan lagu yang kita pernah nyanyi dulu. Okey, kita perlu mengamalkan tahap kebersihan yang paling tinggi. Terutamanya kerap cuci tangan. Okey, untuk menjamin tahap kesihatan kita yang lebih baik dan lebih tinggi. Okey, kemudian yang kedua, aspek pemakanan. Okey, mengamalkan pemakanan berkhasiat dan seimbang. Makan lebih buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, jangan awak asyik makan keropok sahaja. Zaman-zaman musim pandemik, musim banyak virus ni, banyak penyakit ni awak kena amalkan. Makan buah, makan sayuran hijau lebih. Okey, untuk meningkatkan imun badan awak. Okey, sistem imun badan. Okey. Okey, yang ketiga, aspek gaya hidup. Okey, sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, bukan sepe itu salah je tu. Seperti bersenam dan melakukan aktiviti berfaedah. Okey, menjauhi tabiat merokok dan dadah. Penting aspek gaya hidup sihat ni. Okey, sentiasa bersenam. Contoh sekarang ni waktu PDPR, tiada alasan awak tak boleh bersenam. Okey, sebelum awak nak start PDPR tu awak boleh je buat semangat pula boleh buat senaman ringan kan untuk kita cergaskan otot-otot badan kita ni supaya apa yang kita nak belajar tu senang nak masuk kan. Okey, kemudian paling penting jauhi tabiat merokok dan dadah. Jangan sesekali awak terjebak dengan rokok dan dadah kerana ianya akan membawa padah di kemudian hari. Okey, percayalah cakap cikgu ni. Okey. Okey, yang keempat, aspek cara belajar. Okey, sentiasa berfikiran positif dan rajin menimba ilmu. Okey, kemudian menepati masa ketika belajar. Ini yang paling penting waktu PDPR ni. Okey, kena sentiasa rajin menimba ilmu. Kadang-kadang cikgu bagi nota, awak timba lagi ilmu lain. Tengok dekat Google kan untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Kemudian menepati masa ni. Apa maksudnya? Jangan cikgu awak dah bagi kerja pukul 8, pukul 9. Pukul 12 tu barulah awak nak buat. Sebabnya pagi tidur dulu. Okey? Tak boleh macam tu. Kita anggap waktu PDPR ni seperti kita berada di sekolah. Pagi-pagi kita dah bersedia, dah sarapan, senaman ringan kan. Kemudian kita buat kerja PDPR. Okey, hormati masa. Okey, menepati masa. Okey, kemudian yang kelima, aspek toleransi antara kaum. Okey, saling bertoleransi antara kaum, menghormati antara kaum, tidak menyentuh isu sensitiviti antara kaum. Okey, kita kena hormatlah. Kita kat Malaysia ni kan pelbagai kaum. Jadi kita kena menghormati antara satu sama lain. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, mengatasi demam selsema dan menjauhinya. Sekarang ni musim-musim penyakit ni kan, COVID ni pun antara gejala dia demam selsema juga kan. Okey, mari kita lihat. Okey, apakah itu demam selsema? Okey, selsema juga dikenali sebagai radang hidung. Okey, adalah dia punya term ni, pharyngonosalpharyngitis. Bukan rosa rosa cikgu rosa. Okey, rhinopharyngitis, koriza akut atau juga pilek. Ni macam perkataan pelik-pelik ni kan. Okey, iaitu suatu penyakit berjangkit yang lebih
senang kita nak ingat adalah suatu penyakit berjangkit virus bagi saluran pernafasan atas yang terutamanya menjejaskan hidung. Okey, bagaimana ia boleh berjangkit? Okey, disebabkan oleh jangkitan bakteria atau virus di saluran pernafasan. Okey, virus-virus ini boleh merebak melalui titisan air yang tersebar apabila individu dijangkiti bersin, batuk atau berkongsi barangan. Okey, ia juga boleh berpindah melalui sentuhan kulit ke kulit atau kulit ke objek yang telah tercemar dengan virus ini oleh penderita terdahulu. Okey, macam contohnya macam orang sesama kan, awak dekat-dekat dengan dia, dia bersin, virus tu boleh pergi dekat awak. Okey, contoh dia ada pegang pensel ke, pegang alat tulis, dia sesama. Lepas tu awak pula pegang pensel dia. Tu yang awak boleh kena berjangkit tu. Itulah maksud secara ringkasnya kan, macam mana sesama ni boleh berjangkit. Okey, bagaimana cara kita mengubati demam sesama? Okey, minum lebih banyak air putih ataupun air suam, mengambil ubat demam dan sesama, kemudian vitamin C, lozeng dan mengamalkan pemakanan sihat. Okey, lagi satu, awak bolehlah sentiasa pakai mask. Okey, sekarang ni pun memang kita pakai mask kan untuk kita elak berjangkit sama ada COVID ataupun demam sesama. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, langkah-langkah untuk menjauhi daripada demam sesama. Okey, yang pertama tengok tu, kita tidak boleh berkongsi barang dengan pesakit demam sesama. Okey, memang sekarang pun kita takkan, kalau kat sekolah pun kita tak boleh kongsi barang kan. Okey, kemudian memakai mask, kerap mencuci tangan dengan sanitizer, kerap membersihkan alatan dan kawasan rumah, menguatkan sistem imun badan dan mengambil pemakanan sihat dan vitamin. Pemakanan sihat tu yang macam tadilah. Okey, mengambil banyak sayur-sayuran, buah-buahan, okey. Elakkan junk food ataupun makanan-makanan ringan ni macam McD, KFC ni, kalau boleh elakkan dulu. Bukan tak boleh makan, boleh, tapi janganlah si awak makan McD dan KFC tu, makan makanan yang berkhasiat. Okey. Okey, kita lihat cara mendapatkan bantuan kecemasan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu maksud pertolongan cemas. Apakah pertolongan cemas? Okey, bantuan permulaan ataupun rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam kemalangan secara mengejut dengan menggunakan objek sekeliling. Okey, sebelum ketibaan ambulan atau doktor. Okey, sebelum ambulan ataupun doktor nak tiba di tempat kemalangan tu, apakah pertolongan cemas yang kita boleh beri? Okey, itu maksud dia. Okey. Seterusnya, okey, cara mendapatkan bantuan kecemasan. Okey, yang pertama, dial talian kecemasan 999. Okey, ini adalah nombor talian kecemasan. Jangan awak pula telefon saja main-main pula kan. Okey, sebab ini adalah talian untuk kecemasan. Okey, yang kedua, perkenalkan diri. Okey, janganlah awak telefon awak tak kenalkan diri, kena kenalkan diri kan. Selamat pagi, saya Nina dari Jalan Bakti. Okey, apa yang berlaku? Saya ingin memberitahu terdapat satu kemalangan jalan raya. Ada seorang pemandu cedera. Okey, lokasi berlaku. Okey, tempat kemalangan contoh persimpangan lampu isyarat Jalan Bakti hadapan Masjid An-Nur, Masjid Tanah Melaka. Kena bagilah info-info penting ni bila awak telefon talian kecemasan tu kan. Okey, nanti dia akan tanya berapa bilangan mangsa satu orang. Okey, kemudian awak tanya, apa yang perlu saya buat ya dengan mangsa ni? Contoh jika mangsa tidak boleh bangun atau sesak nafas. Okey, nanti orang yang bahagian hotline yang 999 tu dia akan bagi tahulah langkah-langkahnya kan. Okey, sebelum ambulan tiba. Okey. Ni cara-cara membuat ando. Okey, awak kena lihatlah. Lihat cara-cara dia. Okay, yang ni awak kena tampal dalam buku log jugalah. Gambar ni awak potong ataupun photostat. Okey, photostat kemudian tampal dalam buku log. Okey, kepala, tangan, tapak tangan. Ni cara-cara dia. Okey. Dan gambar ni lah lutut dan kaki. Okey, awak kena ni lah cikgu dah bagi kat sini, awak tampal dalam buku log. Okey, nanti cikgu akan bagikan link YouTube. Okey, demonstrasi macam mana kita membuat anduh. Okey. Okey, dan yang terakhir, membuat buku scrap. Ini yang cikgu cakap tadi, pertandingan. Okey, arahan tugasan buku scrap. Okey, yang pertama, pelajar boleh memilih salah satu tajuk di bawah untuk membuat buku scrap. Okey, yang pertama sama ada awak nak buat buku scrap anti dadah ataupun bahaya rokok, ataupun yang kedua, buku scrap tentang keracunan makanan. Okey, perkara yang kedua, buku scrap tidak melebihi 5 muka surat. Okey, yang ketiga, pelajar boleh membuat buku scrap mengikut kreativiti sendiri.
Yang keempat, bahan dan maklumat tajuk untuk membuat buku skrip boleh dicari di majalah, surat khabar ataupun internet. Okey, 5 buku skrip terbaik akan diberi hadiah. Okey, cikgu akan sediakan hadiah lah untuk yang buat buku skrip ni. Okey, jadi sampai di sini sahaja tajuk-tajuk yang akan kita pelajari pada modul yang kedua ini. Okey, jadi cikgu harap awak dapat siapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu pada 2 Ogos hingga 23 Ogos. Okey murid-murid, selamat membuat modul, selamat membuat buku log. Assalamualaikum.